Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana, ya Allah lapangkanlah hati-hati kami, wa yassir lana umurana, permudahkanlah segala urusan kami, wahlul 'uqdatam min alsinatina, bukakanlah ya Allah ikatan-ikatan daripada lidah kami, yafqahu aqwalana, agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqihna fid din, ya Allah berikanlah kepada kami pemahaman di dalam urusan agama, wa 'allimna ta'wil, ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, kepadamu ya Allah kami memohon ilmu yang boleh mendatangkan manfaat, wa rizqan wasi'an tayyibah, rezeki yang luas melimpah ruah, lagi halal bersih suci, wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima, wa shifaan min kulli da', dan sembuh daripada segala jenis penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada semua, selamat malam. Salam pertemuan dalam sirah Nabi SAW, siri yang ke-123 bersama dengan saya Umar Aziz. Ahlan kepada Ikram Fahmi, Ma Ayu, begitu juga Dapur Safi, Azno, Teacher Shah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang memberi salam. Ahlan di ruangan FB, Faridah Abdul Rahim, Nur Asikim, Nur Jura Azlin, Mak Etun, Dipah Miko. Ahlan Muhammad Daud, Azlina Nina, Haji Daud, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Seperti biasa, setiap hari jam 11 malam kita nak berkongsi daripada sirah Nabi SAW. Kita nak baca, nak mendengar tentang kisah hidup seorang insan hebat yang merupakan Habibullah, kekasih Allah, dan sepatutnya kekasih kepada setiap orang yang beriman. Insan mulia, insan yang sanggup berkorban segala-galanya untuk umat baginda. Insan tersebut adalah baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sedang berada pada saat Nabi diajak berhijrah oleh penduduk-penduduk Madinah. Dan peristiwa itu dikenali sebagai perjanjian Aqabah yang kedua. Maka hari ini kita nak sambung menggunakan kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Maktum daripada muka surat 252. Kita telah dengar pada beberapa siri sebelum ini, maka pada musim haji tahun 13 kenabian, waktu itu Nabi masih berada di Mekah, maka telah datanglah 72 orang, 70 lelaki, 2 orang perempuan daripada Madinah untuk bertemu dengan Nabi SAW. Maka mereka tak boleh bertemu dengan Nabi secara terus, sebab Nabi dikawal ketat oleh orang Quraisy. Maka sahabat-sahabat ini datang sebagai tetamu haji. Ketika Nabi SAW berada di Mina dan mereka telah merancang dengan Nabi untuk berjumpa, maka sahabat-sahabat ini telah berjumpa dengan Nabi di tempat yang bernama Aqabah di Mina. Sebab itulah perjanjian ini dikenali sebagai perjanjian Aqabah. Maka kita telah baca juga semalam, Nabi SAW meletakkan 5 syarat kalaulah mereka benar-benar nak Nabi berhijrah. Maka syarat yang pertama, Nabi minta mereka untuk mendengar dan taat sewaktu mereka dalam keadaan semangat ataupun malas. Sentiasa patuh dan taat kepada Nabi SAW. Syarat yang kedua, Nabi SAW minta sahabat-sahabat Madinah ini untuk bersedia menginfakkan harta ketika mana susah ataupun senang. Syarat yang ketiga, Nabi SAW letakkan
adalah hendaklah mereka bersama dengan Nabi ajak orang melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Syarat yang keempat Nabi SAW letakkan untuk Nabi berhijrah adalah mereka hendaklah menegakkan agama Allah tanpa menghiraukan kecaman, celaan orang yang suka mengecam. Dan syarat yang kelima, mereka hendaklah bersedia untuk mempertahankan Nabi SAW sebagaimana mereka sanggup mempertahankan diri dan juga ahli keluarga mereka. Maka inilah 5 kandungan perjanjian yang Nabi SAW minta. Maka kita juga telah baca bila mereka nak berbai'ah kepada Nabi, maka 2 orang sahabat Madinah telah bangun ingatkan teman-teman mereka bahawa tak mudah untuk berbai'ah. Kalau dah rasa tak boleh pegang kepada janji dengan Rasulullah, maka jangan bai'ah. Maka orang itu adalah Abbas bin Ubadah radhiyallahu anhu. Dan yang kedua adalah As'ad bin Zurarah. Bahkan kita telah baca semalam bagaimana As'ad bin Zurarah menegaskan, wahai orang Madinah, kalaulah kamu tak sanggup berperang melawan dengan seluruh bangsa Arab, kalaulah kamu tak sanggup kehabisan harta, kalaulah kamu tak sanggup terkorban orang yang kamu cinta, maka janganlah bai'ah. Sebab bila berbai'ah kepada Nabi, itulah yang berlaku. Kalau kita tengok dalam sirah, bila orang-orang Madinah berbai'ah kepada Nabi, musuh datang menyerang Madinah. Berlakunya perang Badar, berlakunya perang Uhud, berlakunya perang Khandaq, dan itu perang-perang yang besar. Adapun perang yang kecil berterusan menghantui penduduk Madinah disebabkan mereka menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah yang kita dah baca semalam. Hari ini kita dah tiba pada muka surat 252. Ahlan ayahanda Haifa Najwa, Idah Ahad, M Farouk 30, Sahara Azliana Syahairi, Maimanah Ibrahim, Azlina Nina, kemudian Nuriha Nurliha, Maitun Zai Ahmad dan juga sahabat-sahabat yang lain. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, sebarluaskan tag rakan-rakan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka bila kita baca sirah Nabi, kata para ulama, satunya kita nak belajar menghargai perjuangan Nabi dan para sahabat. Apa yang sanggup mereka berikan untuk agama Allah. Bila kita belajar sirah Nabi, kita juga nak mengetahui betapa bersungguh-sungguhnya Nabi SAW untuk mempertahankan agama ini. Dan itulah yang sepatut kita lakukan untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Muka surat yang ke-252 daripada kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Maktum. Kata penulis buku rahimahullah, setelah selesai bai'ah, maka semalam kita telah baca cara Nabi berbai'ah adalah Nabi berjabat tangan dengan setiap sahabat secara individu-individu. Kecuali wanita, Nabi tidak berjabat tangan. Dan bila mereka berjabat tangan dengan Nabi, maka disitulah mereka menzahirkan perjanjian mereka dengan ungkapan, baya'naka, kami berbai'ah kepada kamu wahai Rasulullah untuk berpegang kepada permintaan-permintaan yang engkau sebutkan. Itu cara Nabi SAW mengambil bai'ah daripada para sahabat. Maka bila Nabi SAW telah selesai bai'ah, maka Nabi SAW meminta supaya dipilih 12 orang ketua yang akan menjadi nakib, menjadi penjaga kepada kaum dia. Sebab bila selesai bai'ah Aqabah yang kedua, Nabi tak terus hijrah. Bai'ah ini berlaku sekitar 12 Zulhijjah tahun yang ke-13 kenabian. Sekitar itu. Dan Nabi hanya berhijrah pada penghujung Safar, maka bererti Nabi berhijrah setelah 2 bulan setengah daripada berlakunya perjanjian Aqabah. 2 bulan setengah. Sebab lepas Zulhijjah datang Muharram. Lepas Muharram datangnya Safar. Dan Nabi hanya meninggalkan Mekah
pada 27 Safar dan sampai ke Quba pada 12 Rabiul Awal. Maka kata penulis buku rahimahullah, maka bila selesai bai'ah, Nabi meminta supaya dipilih 12 orang ketua yang akan menjadi nakib, penjaga kepada kaum dia. Maksudnya bila Nabi tak ada dekat Madinah, 12 orang inilah yang akan bermesyuarat, yang akan merancang, yang akan membuat keputusan ketika mana Nabi SAW tidak ada. Daripada sini kita belajar pentingnya ada ketua yang dilantik untuk sesuatu perkara. Penting. Walaupun Nabi SAW akan datang selepas beberapa bulan, tetap Nabi SAW melantik ketua. Dalam setiap perkara perlu ada ketua. Bila tak ada ketua, itu yang kadang-kala tak tahu siapa yang bagi arahan. Arahan siapa yang patut diterima. Kadang-kala menjadi haru biru, kelam kabut dan sebagainya. Maka perlu ada ketua. Dalam keluarga ada ketua. Dalam organisasi ada ketua. Maka Nabi SAW telah minta supaya diberikan 12 nama yang boleh dilantik sebagai ketua, sebagai nakib untuk menjaga urusan Madinah sebelum Nabi SAW sampai. Kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, maka 12 orang ini bertanggungjawab terhadap kaumnya mereka orang Madinah dalam melaksanakan butiran-butiran bai'ah yang telah disepakati. Maka 12 orang ini bertanggungjawab untuk memastikan bai'ah itu berjalan dengan lancar. Maka Nabi SAW bersabda kepada orang-orang Madinah, keluarkanlah kepadaku 12 orang daripada kalangan kamu sebagai nakib yang akan bertanggungjawab terhadap kaumnya apa yang ada pada mereka. Nabi tak pilih. Nabi SAW minta orang Ansar yang pilih. Daripada sini kita belajar betapa cerdiknya Nabi SAW. Sebab kalaulah Nabi SAW pilih, boleh jadi dalam keadaan Nabi jumpa mereka setahun sekali. Boleh jadi calon itu tidak sesuai pada pandangan mereka. Walaupun mereka akan patuh dan taat. Tapi Nabi SAW yang minta mereka cadangkan. Bagi 12 nama. Bagi 12 nama untuk menjadi ketua, nakib, pemerhati kepada orang-orang Madinah sebelum Nabi SAW sampai. Maka siapakah 12 orang tersebut? Maka 12 orang ini adalah gabungan daripada dua kabilah yang berbeza. Bayangkan hebatnya Islam, hebatnya Nabi SAW. Dua kabilah yang tak pernah boleh duduk sekali kerana masalah berperang. Itulah Aus dan Khazraj. Mereka boleh duduk sekali di atas panji-panji Islam di hadapan Nabi SAW. Aus dan Khazraj sebelum itu mereka tak pernah duduk sekali. Mereka berperang untuk tempoh yang sangat lama. Bahkan ada riwayat sirah menyebut sampai ratusan tahun mereka berperang di antara Aus dan Khazraj. Kata penulis buku, maka akhirnya mereka telah berikan 12 nama. 9 orang daripada Khazraj dan 3 lagi daripada Aus. Sebab Khazraj memang lagi besar kapasiti penduduk ahli berbanding daripada Aus. Maka mereka cadangkan kepada Nabi 9 Khazraj dan 3 orang Aus. Maka siapakah 9 orang daripada Khazraj? Yang pertama adalah As'ad bin Zurarah. Sebab dia orang yang pertama-tama daripada kalangan penduduk Madinah yang beriman kepada Nabi SAW. Walaupun sebelum itu ada je orang Madinah beriman. Tetapi di antara yang beriman dan melakukan begitu banyak dakwah, mengajak kaumnya kepada Allah. Maka sebab itu yang pertama, As'ad bin Zurarah. Setiap kali ada rombongan daripada Madinah, kita nampak As'ad bin Zurarah ni ada. Dan daripada sini kita boleh nampak betapa berjasanya beliau dalam penyebaran Islam di Madinah. As'ad bin Zurarah. Walaupun kita dah baca semalam, daripada kalangan kesemua yang hadir pada perjanjian Aqabah yang kedua, dia yang paling muda.
As'ad bin Zurarah, tetapi dia juga yang paling banyak berjasa. Paling banyak berjasa. Walaupun dia paling muda, tapi dia adalah yang paling banyak berjasa. Kadang-kala pengalaman penting, pengalaman. Orang yang lama ada banyak pengalaman. Tetapi kadang-kala perlu diberikan kepercayaan juga kepada orang muda. Dan itu adalah memang kelebihan Nabi SAW. Nabi SAW pandai memberi kepercayaan kepada sahabat yang muda bila tiba waktu dan masa dia. Kita boleh lihat bagaimana sahabat-sahabat yang muda pada zaman Nabi, mereka menjadi pemimpin-pemimpin. Dan itulah juga yang dilakukan oleh Abu Bakar, oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bayangkan, salah seorang penasihat khalifah, penasihat Umar bin Khattab, ataupun umpama zaman kita, penasihat Perdana Menteri adalah Abdullah bin Abbas yang ketika itu usianya belum sampai 20 tahun lagi. Belum sampai 20 tahun. Baru belasan tahun. Tapi Umar bin Khattab lantik dia sebagai salah seorang penasihat Perdana Menteri. Bagaimana para sahabat, mereka belajar daripada Nabi, memberi kepercayaan kepada orang yang masih muda. Walaupun kadang-kala orang yang masih muda ini ada perlu yang banyak dibimbing, tapi kepercayaan perlu untuk diberi. Maka orang yang pertama As'ad bin Zurarah. Walau kita dah baca pada muka surat 250, maka perenggan terakhir, orang yang paling muda yang ada pada perjanjian Aqabah yang kedua adalah As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Yang kedua, Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini yang kita akan baca nanti, orang yang sanggup bagi separuh hartanya untuk kawan baik dia, untuk orang yang Nabi pairkan dia dengan orang tersebut. Itulah Abdul Rahman bin Auf. Maka ini Sa'ad bin Rabi'. Bila Nabi kawankan dia dengan Abdul Rahman bin Auf, dia punya sayang kepada Abdul Rahman bin Auf, disanggup bagi separuh daripada harta dia. Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu. Yang ketiga, Abdullah bin Rawahah. Masya Allah. Abdullah bin Rawahah terkenal sebagai salah seorang penyair Nabi, penyair Islam. Zaman dulu, antara serangan-serangan yang dibuat oleh orang Arab kepada Nabi adalah melalui syair-syair. Kalau zaman kita, mungkin melalui penulisan ataupun propaganda-propaganda. Tapi zaman dulu antara serangan yang berkesan adalah syair. Maka Abdullah bin Rawahah antara penyair-penyair Islam yang mempertahankan Nabi SAW, meninggal dunia dalam peperangan Mu'tah sebagai panglima yang terakhir yang dilantik oleh Nabi SAW untuk ekspedisi Mu'tah. Nabi lantik 3 orang, semuanya syahid. Zaid bin Harithah syahid, Ja'far bin Abi Talib syahid, dan Abdullah bin Rawahah pun akhirnya gugur syahid dalam peperangan Mu'tah pada tahun yang ke-8 Hijrah. Maka Nabi lantik Abdullah bin Rawahah. Yang keempat, Rafi' bin Malik. Rafi' bin Malik. Yang kelima, Al-Barra' bin Ma'rur. Al-Barra' bin Ma'rur ni kita dah baca pada muka surat yang ke-249. Maka dia di antara orang yang awal berbai'ah kepada Nabi. Al-Barra' bin Ma'rur radhiyallahu anhu. Yang keenam, Abdullah bin Amr bin Haram. Abdullah bin Amr bin Haram adalah sahabat yang kena bunuh ketika dalam perjalanan nak mengajar Al-Quran. Abdullah bin Amr bin Haram. Maka kita tahu Nabi SAW selepas perang Badar, Nabi banyak didatangi oleh kabilah-kabilah yang minta pendakwah datang ke tempat mereka. Dan ada 2 kali Nabi diperdayakan oleh mereka-mereka yang bukan Nabi diperdayakan, ialah Nabi percaya. Mereka kata nak pendakwah, hakikatnya mereka nak bunuh sahabat Nabi. Maka ada satu ekspedisi tu, 70 orang yang Nabi hantar. Maka mereka semua syahid kecuali 2 orang. Dan pada ekspedisi yang 70 orang itu, yang dikenali sebagai ekspedisi Bir Ma'unah,
ataupun Telaga Ma'unah, maka ketika itu antara yang awal syahid kerana dia datang membawa surat untuk berjumpa dengan ketua di tempat tersebut adalah Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu anhu. Yang ketujuh, Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Yang ke-8, Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah dia adalah antara pemimpin-pemimpin Khazraj. Dan yang ke-9, Munzir bin Amr radhiyallahu taala anhu. Adapun wakil daripada Aus adalah 3 orang. Yang pertama, Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu. Nanti kita akan baca banyak tentang Usaid bin Hudair. Yang kedua, Sa'ad bin Khaisamah. Sa'ad bin Khaisamah yang kalau kita pergi Masjid Quba, kita akan jumpa sirah dia. Kita akan jumpa sirah dia. Beliau adalah orang yang Nabi tinggal dekat rumah dia ketika Nabi duduk di Quba. Sa'ad bin Khaisamah. Sebab Nabi sebelum masuk ke kawasan Masjid Nabawi, Nabi tinggal dulu di Quba. Ada mengatakan 4 hari, ada mengatakan 12 hari. Ada beberapa pandangan, nanti kita akan baca. Maka Nabi tinggal di rumah Sa'ad bin Khaisamah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang ketiga, Rifa'ah bin Abdul Munzir radhiyallahu anhu. Maka inilah 12 orang nakib, pemerhati, penjaga, ketua yang Nabi SAW lantik untuk menguruskan segala hal ehwal orang Islam sebelum Nabi SAW sampai di Madinah. Kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, selepas selesai pemilihan nakib-nakib tersebut, Rasulullah mengambil bai'ah yang berbeza ke atas 12 orang ini dengan bai'ah yang mana mereka adalah ketua-ketua yang memikul tanggungjawab. Kan tadi Nabi dah bai'ah umum kepada 72 orang. Yang 12 orang ni Nabi bai'ah asing. Bai'ah bermaksud Nabi ambil perjanjian daripada mereka. Maka 12 orang ni Nabi bai'ah asing. Apakah bai'ah dia? Mereka mestilah memikul tanggungjawab yang diberikan. Daripada sini kita belajar, Nabi nak berikan pemahaman bahawa jawatan datang dengan tanggungjawab. Dan ini kadang-kala yang tak berlaku pada zaman selepas para sahabat. Banyak je orang yang nak jawatan, minta jawatan. Tetapi apabila Allah berikan, dia tidak laksanakan tanggungjawab tersebut. Maka sebab itu Nabi SAW bila Nabi lantik ketua, Nabi ambil bai'ah asing untuk mereka berjanji memikul tanggungjawab yang diberikan. Ahlan-ahlan MFD Sauza, terima kasih banyak-banyak untuk gift. Begitu juga sahabat-sahabat yang terima kasih banyak MFD Sauza. Moga Allah balas dengan rezeki yang melimpah ruah beserta berkah. Ayu Hafiz, terima kasih banyak-banyak. Sania Haji Yusof, Haifa Najwa. Mohon jasa baik yang baru join untuk bantu share, bantu untuk kongsi, tag rakan-rakan, sebarluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Sebab itu ada orang yang bila minta jawatan, maka Nabi tak bagi. Sebab Nabi SAW tahu dia tak mampu untuk memikul tanggungjawab tersebut. Maka sebab itu tanggungjawab ni amanah. Amanah. Allah tanya. Dan ini adalah tugasan yang berat. Sebab itu Nabi SAW, bila Nabi SAW bagi jawatan kepada 12 orang ni, Nabi ambil bai'ah asing. Nabi ambil perjanjian asing yang mana mereka perlu memikul tanggungjawab ini. Kata Rasulullah SAW kepada 12 orang ketua ini, kamu bertanggungjawab terhadap kaum kamu sebagaimana penanggungjawab golongan Hawariyun kepada Nabi Isa. Maksudnya kamu kena jaga kaum kamu sebagaimana golongan Hawariyun menjaga Nabi Isa. Dan aku bertanggungjawab kepada kaumku, semua umat Islam. Maka bila Nabi cakap macam tu, maka 12 orang yang dilantik ini, mereka pun berkata, baiklah wahai Rasulullah SAW. Maka cukup sampai sini untuk malam ni insya-Allah. Esok kita akan sambung tajuk bagaimana syaitan bocorkan
pertemuan Nabi dengan orang-orang Madinah ini. Dan ini kita akan sambung esok insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak yang komen, yang share, yang tag rakan-rakan, yang bagi gift. Sangat-sangat hargai. Mudah-mudahan Allah balas semua dengan rezeki yang melimpah ruah beserta berkah. Sehari kita ada 3 program. Jam 8.30 pagi. Jam 8.30 pagi Hayati Quran. Jam 6 petang. Jam 6 petang Penawar Hati. Dan 11 malam Sirah Nabi SAW. Cuma esok, insya-Allah jam 8 hingga 8.30 akan ada kuliah duha setengah jam. Dan selepas itu, dalam lambat sikit, dalam 8.35, barulah kita akan buat perkongsian Hayati Quran. Maka esok jam 8 pagi, ada kuliah duha insya-Allah di Subang. Jika adalah saya akan kongsikan insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.